Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis an Nawas ibnu Sam'an radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-birru husnul khuluq wal ithmu ma haka fi sadrik wa karihta an yattali'a alaihi an-nas, atau kama qala. Hadis sahih rawahu Muslim. Daripada seorang yang meriwayatkan hadis, nama dia Nawas ibnu Sam'an radhiyallahu anhu. Kata dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, al-birru, buat amalan kebaikan. Siapa yang buat benda baik, Nabi kata, dia merupakan husnul khuluq, merupakan akhlak yang mulia, akhlak elok. Akhlak elok ni nak tengok tang mana, tuan-tuan? Tengok kepada kebaikan yang selalu dia buat, amalan bagus. Jumpa orang bagi salam, tak pernah bagi sakit hati orang, tak pernah duk bercakap benda-benda yang kotor, tak pernah duk pemohong orang. Ini benda-benda baik. Maka itu di antara salah satu daripada husnul khuluq, akhlak yang elok. Dan Nabi kata, wal ithmu, manakala dosa ni pula adalah mahaka fi sadrik, satu benda yang bila kita buat dia jadi gelisah. Itu dosa. Bila kita buat, dia akan menjadi satu benda yang kita rasa tak sedap. Tak sedap. Kita tak biasa kalau kita ni kaki duk pergi sekolah, geng sekolah duk ada. Tiba-tiba keluar daripada rumah nampak macam pergi sekolah. Rupanya pergi lab sekolah. Duk pergi duduk di Pantai Kolam Muda. Kan? Duduk di Pantai Kolam Muda tu bukan duduk seronok, tapi duduk berasa hati gerun. Dia duduk nampak kereta satu macam, dia kata itu nampak korban dengan kereta guru disiplin. Nampak ke tu? Dia tengok orang nampak tak apa nak senyum, dia kata ni Tok Bon ke apa, polis ke apa, kita duduk pakai baju sekolah ni. Dia jadi gelisah ni. Kalau kita yang rajin duduk biasa pergi kerja, tiba-tiba kita ponteng kerja, hati tak tenteram, tuan-tuan, tak tenteram. Walaupun duduk di kedai makan pun duduk tunggu bila nak pukul 4.30, bila nak pukul 5, bila nak pukul 6 apa semua, kita nak balik, nak punch card lah apa semua, sambil duduk tunggu, duduk minum ayam tu. Dia tarik waktu tu pun rasa tawak lah. Pasal apa? Mata duduk melilang, sagi tah kawan-kawan kita nampak, sagi ketua kita nampak, dia jadi gelisah.
Ni yang kita buat benda tak elok ni. Kita tak biasa duk mencuri. Tiba-tiba bila kita mencuri, hati kita tu berasa tak tenteram. Tak biasa duk buat khianat, tak biasa duk khianat orang. Tiba-tiba bila buat ni hati kata tak seronok. Maka ini yang Nabi SAW kata. Nabi kata dosa ni antara benda yang boleh kita ta'rifkan dia adalah hak. Hak ni maksud dia kalau buat dia gelisah. Wa karihta an yattali' alaihi nas. Yang kedua, kita bila kita buat benda tu kita tak suka orang tahu. Kita buat benda jahat, kita tak suka orang tahu. Kita buat satu benda yang khianat kepada orang, satu benda yang mendatangkan dosa, kita tak suka kalau orang tahu, dan kita tak mau tunjuk ke orang, sembunyi kan. Yang tu di antara ta'rif umum yang Nabi SAW sebut. Dalam hadis yang lain riwayat daripada Wabisah bin Ma'ban al-Asadi radhiyallahu anhu, kata dia Nabi SAW bersabda, Nabi kata al-birru matma'annat ilaihi nafs wal ithmu ma haka fi nafsi wa taraddada fi sadri, atau kama qala, hadis riwayat Imam Ahmad. Nabi kata benda baik ni apa yang menjadikan kita ni jiwa tenang. Contoh mai ke masjid, mai ke surau malam ni, tenang ni, tak ada duk rasa takut pun. Takut kalau ayam naik rumah lah, yang tu aja. Takut hujan deras ni, tagi bumbung, takut yang tu bukan dia. Maksud dia ni kita duduk ni main mengaji ni, kita pergi cari no ruang kosong dan juga tersembunyi. Orang kata pasal apa cari sembunyi? Dia kata aku berasa takut dengan orang. Takut pasal apa nak mengaji? Dah dia kata sehari aku takut, sehari orang kata kat aku. Tak perlu takut. Tuan-tuan main tenang lah. Kita semayang pun kita tak rasa takut kat orang. Kita ambil ayat semayang tadi, kita tak rasa takut kat orang. Kita buka kitab ni pun tak ada mata duk melilang, duk tengok, sehari aku buka kitab ni, sehari mereka kecil hati pula. Tak ada duk rasa, tuan-tuan sekalian. Tapi kadang-kadang kita rasa takut pasal apa? Takut orang tak tengok. Yang tu masalah tu. Yang tu pun nak kena parti. Tengah duk semayang bagi-bagi duk rasa takut. Pasal apa takut ni? Dia kata, yalah aku semayang sunat 8 rakaat lepas maghrib, takut orang tak tengok. Dia kata pasal orang tak nampak. Dia kata, oh takut macam tu, leceh. Macam puasa kan, dia berasa muka ni satu cerin, satu macam. Orang kata apa siapa ni? Dia kata aku takut selagi orang tak tahu kata aku puasa. La ilaha illallah. Ada juga jenis takut macam tu. Tapi Nabi kata siapa buat benda baik dia akan tenang. Dan Nabi kata wal ithmu mahaka fi nafsi wa taraddada fi sadri. Yang kata dosa ni bila orang buat dia rasa gelisah, dia rasa ragu-ragu, sampai lena pun payah. Dia tak biasa duk khianat orang. Tiba-tiba dia buat satu pengkhianatan kepada orang, yang orang kena khianat itu dia mendapat akibat daripada khianat kita. Kita fitnah dia. Bila kita fitnah dia, menyebabkan dia ni kena akibat. Maksud dia apa? Ada satu isu dalam masyarakat kita ni, satu rumah ni sudah kena rompak. Kita pula ni tak cakap banyak, kita pergi tuduh kawan merompaklah rumah tu. Kawan tu tak tahu apa pun. Walaupun dia ni adalah kisah-kisah lama dia ni, dia biasalah duduk pecah rumah orang, tapi semua tu dia tinggal dah. Tapi oleh kerana kita ni duk tak puas hati dekat dia, kita sudah tuduh kata dia merompak. Yang menyebabkan dia tu ditangkap, bukan takat ditangkap, malah dapat hukuman lebih teruk daripada tu. Ada yang sampai kena bunuh dan sebagainya. Tuan-tuan, kalau dia kena bunuh, dia kena hukuman mati, kita yang khianat dia ni, lena pun tak boleh. Kita kata, Allah, apa aku buat ni? Hari ni tuan-tuan sekalian, dia duk bawa main video Muammar Gaddafi. Dia ni presiden Libya dulu ni. Dan juga dia bawa main video TikTok Saddam Hussein. Bila Saddam Hussein tu dituduh ataupun diberikan hukuman, tentu ayat last sekali sebelum daripada dia nak kena hukuman gantung tu.
Dia mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annam, dia takat tu, takat tak ada nak sebut Muhammad pun dia tarik terus mati. Dulu macam-macam orang kata dekat Saddam, tiba-tiba keluar pula video main pula apa nama Donald Trump pula menyucikan pula Saddam. Dia kata dah, Saddam ni dia bukan kejam, yang paling kejam ni depa dulu ni, zaman-zaman sebelum daripada Donald Trump jadi presiden Amerika, depa ni lah yang jahat. Donald Trump sudah buat, kawan ni mati dah. Tuan-tuan, macam mana perihal orang-orang yang mengkhianati Saddam Hussein, yang mengkhianati Muammar Gaddafi dan sebagainya, benda ni. Oh tuan-tuan, dia buat keluar video ni, mereka pakai ada handphone, mesti sampai kat mereka punya, mereka tengok-tengok, Allah, dia ni mati dah, dan dia ni mati pula disebabkan perangai aku, khianat yang aku buat kepada dia. Dia ni suatu orang yang betul-betul bagus, dia jaga orang Arab, dia jaga orang Islam, dia lawan pokok barat ni yang cuba nak rosakkan Islam ni. Tiba-tiba aku sudah pergi bagi keputusan, aku buat khianat, aku pergi bunuh dia. Tuan-tuan, lena tak boleh. Puak-puak tentera Israel yang mereka ni dalam mahkamah militer, dalam mahkamah tentera ni, tuan-tuan, pakai duk tepuk meja. Pasal apa? Pasal marah kepada komandan mereka, pasal marah kepada panglima yang suruh mereka ni pergi bunuh budak-budak dan juga bunuh orang perempuan dan orang tua yang tidak bersalah. Ada satu tentera Israel ni sampai dia pergi maki ni tentera pimpinan atas. Dia kata, hampa duk suruh kami buat kerja, hampa tahu dah aku sampai hari ni, dia kata aku tak boleh tidur ketika mana aku pejam mata, aku nampak satu budak yang aku bunuh. Budak tu tanya, wahai abang, hang bunuh saya pasal apa? Oh tuan-tuan, jangan buat pasal dengan khianat dosa, jangan buat pasal dengan benda dosa. Pasal tu kita kena sedaya upaya untuk nak melepaskan diri kita daripada buat benda-benda yang mendatangkan dosa, sebab akibat dia besar. Macam kita di kampung, tuan-tuan, tadi Ustaz Ashraf cerita kita isu ada kenuri berbagai ni. Sajalah kita bagi contoh sikit bagi dekat dengan kita. Dia tak puas hati kepada tuan kenuri tu, entah dia pergi cari apa racun tikui apa kan, orang dah buat gulai bagus apa semua, dia pergi bubuh celah tu racun tikui sikit. Dia bubuh tu dengan harapan untuk apa? Untuk siapa hak makan ni kira balik cirit yang tu aja. Niat dia macam tu, dia bubuh racun tikui, pakat mati 30 orang. Tuan-tuan, mati 30 orang, dia pun balik, dia masuk bilik ayam, keluar, masuk jamban, keluar, tatah baby ni kata pasal apa bang? Dia kata, aku duk teringat mereka hak meninggal. Nak buat pasal apa abang? Dah jangan duk tanya aku, dah tanya pasal apa abang, nampak kelam kabut sikit. Hang tahu tak pasal apa mereka mati? Pasal aku, dia kata. Aku tak puas hati kat dia. Aku bukan nak bunuh mereka, aku nak bagi mereka sakit perut ni, tiba-tiba mereka mati. Dia tu tak boleh jadi gila. Dia duk fikir benda tu jadi gila. Kita pula ni, bila dah jadi macam tu, tuan-tuan sekalian, memperingati pula yang kata 30 orang hak mati ni. Mai setahun kita buat majlis kenuri tahlil untuk 30 orang ni, mai 2 tahun ni kawan ni dia nak baca tahlil, dia nak la ilaha illallah pun dia duk nampak 30 orang pakai duk mai dekat dia. Pasal hang lah. Oh tuan-tuan, dia boleh pergi terjun sungai Kuang Tuan Sain tu, tak naik lah. Boleh jadi macam tu. Sebab tu jangan kita buat satu benda kita fikir jauh. Pasal apa? Pasal kesan akibat tu kadang-kadang teruk kena kawah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tapi tuan-tuan, kalau dalam diri kita masih ada lagi rasa gelisah bila buat benda-benda yang salah, ketahuilah itu merupakan iman masih lagi duk peringat kita. Iman duk ada lagi. Seperti mana yang telah disebutkan dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal 'abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuktah fa in huwa naza'a wastaghfara wa taba saqalat qalbah wa in 'ada zida fiha hatta ta'luwa qalbahu fa huwa ran alladhi dzakarallahu kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun atau kama qal. Hadis rawahu an-Nasa'i.
Daripada Abu Hurairah, kata Nabi SAW, Nabi kata, innal abda, sesungguhnya satu orang manusia ataupun hamba itu, bila dia buat salah, nukitat fi qalbihi nuktah, dia buat satu dosa, Allah Subhanahu wa ta'ala akan titik dalam hati dia satu titik hitam. Kita buat satu dosa, satu titik hitamnya tu ada. Fa in huwa naza', apabila dia tinggal dosa tu, dia tinggal dosa tu, wastaghfar, kemudian dia istighfar, dia bertaubat kepada Allah, saqalat qalbah, Allah Ta'ala cuci balik, gilat balik hati dia, bagi putih balik, bagi cerah balik. Wa in ada, tapi kalau dia ulang benda tu, dia tidak bertaubat, dia ulang benda tu, titik hitam tu ada, tapi dia tak bertaubat, dia tidak minta ampun kepada Allah, dia tidak rasa benda tu satu dosa, lepas tu dia buat lagi benda tu, kesalahan itu berulang, Nabi kata zida fiha, Tuhan tambah lagi titik hitam dekat hati dia, hatta ta'luwa qalbah, sehinggalah apabila titik hitam tu penuh di hati dia. Bila penuh, tuan-tuan sekalian, maka di saat itu, inilah yang disebut sebagai ran. Ran ni maksud apa? Satu benda yang duduk jadi halangan kepada kita nak buat benda baik. Dia hitam hati kita ni, kita tak rasa dah benda baik, kita duk kira nak buat benda jahat. Sehinggalah Nabi membacakan dalam surah Al-Mutaffifin ayat 14, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun, dan sekali-kali tidak, maksud dia bila Allah Subhanahu wa ta'ala, kita duk dengar ayat Quran, tuan-tuan, ayat Quran ni pasal apa? Dia ni bagi pelembut hati kita. Kadang-kadang kita bila kita dengar ayat Quran ni, kita rasa rimah. Kita orang Islam, tapi bila dengar ayat Quran ni, kita tak rasa apa. Orang duk baca ayat Quran, tak rasa langsung menusuk dalam hati ni. Macam mana orang-orang Arab, kita pergi Mekah, kita pergi Umrah, kita tengok bila Tok Imam baca ayat Quran ni, sebelah kita duk semayang, ayat mata duk turun. Sampailah bila sampai ayat-ayat yang menceritakan tentang Nuh, akibat api neraka dan sebagainya, lagi duk sebab dalam semayang. Walaupun dia ni orang Melayu macam kita, kita kata dia ni faham ke? Habis-habis kita kata hang faham ke? Dah, bukan masalah aku faham dia kata, tapi Tok Imam tu baca, dia kata bila baca tu dia rasa jerak macam mana tu, dia rasa ketat dada ni, dia kata macam tu. Dia kata sampai aku nak tinggal habis-habis semayang ni, aku kira kalau boleh aku nak ulang lagi semayang aku nak pergi jumpa Tok Imam tu, aku nak minta dia baca lagi ayat Quran mai kat aku. Lepas tu pula dia dengar, bila tengok halaqah yang ada di Masjidil Haram, orang duk baca Quran saja, dia pergi selit celah-celah mereka. Selit ni untuk apa? Untuk bukan dia nak mengaji, tapi dia nak dengar mereka baca. Yang tu ya, dia nak dengar. Balik hostel pun, dia balik balik maktab dia pun saja pergi buka ayat Quran, biar benda tu duk main di telinga dia ni. Dia main, tuan-tuan, dia main rasa macam tu. Tapi kenapa kita tak rasa macam tu? Tuan-tuan faham? Apa sebab kita tak rasa macam tu? Tadi pun tuan-tuan semayang maghrib, Tok Imam baca ayat Quran, kita belakang kita rasa apa? Kita duk nampak kilat siang-siang, kita bermata duk lagu tu, kita duk berasa lagi kilat dia masuk ke tingkap dia panah kepala aku, hangui cuma kita rasa lagu tu. Yang Tok Imam pun cepatlah sekali cepatlah rokok, ingat lagu tu. Dia tak fikir lah ayat Quran Tok Imam baca apa-apa semua, dia tak fikir dia kata aku pun tak tahu rokaan ke berapa, aku janji ikut Imam. Kalau Imam dia pinat 5 lah aku mayang maghrib. Siapa tak rasa? Tuan-tuan tengok ayat ni, Tuhan kata apa? Tuhan kata apa? Kalla, sebenarnya kamu takkan rasa Quran itu betul. Pasal apa? Bal ran, pasal ran ni ada di hati kita. Pasal titik hitam masih lagi menyelubungi hati kita, jantung kita. Ala qulubihim ma kanu yaksibun. Mai mana titik hitam ni? Mai daripada dosa-dosa yang kita buat. Kita ada lagi perasaan iri hati, kita ada lagi perasaan bangga, kita ada lagi perasaan ego, sombong, tak puas hati ke orang.
Tak boleh tengok orang lebih daripada kita, duk merasa dengki, duk merasa aku lagi kemai daripada orang lain, duk merasa macam tu. Tak boleh tengok orang lebih ni kita berasa tak puas hati, kita duk berasa orang kata apa nama tu, tak keluar lah saya pun. Tak ada lah ayat nak bagi keluar lah. Tak ada lah. Pasal apa tuan-tuan? Kita faham sendiri. Bila ada lagi perasaan tuan-tuan, kita nak bulan puasa ni kita nak semayang tarawih. Yang kalau boleh ni, kalau boleh, berapa puluh tahun kita duduk semayang tarawih. Kalau boleh, tarawih kali ni tu imam baca ni, aku kalau boleh aku nak bagi juga, bagi rasa juga di hati ni. Bila tu imam baca ayat last sekali ke, witir yang last sekali, qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad, dia mai hatu pun kita berasa ya Allah, awaklah yang aku berasa ni, dia mai ayat ni, dia mai sopa dengan dia duduk berjalan dalam darah daging kita ni. Kita mau macam tu. Tapi pasal kita tak dapat, rupanya Tuhan kata apa? Pasal ran ni maksud apa tuan-tuan? Duk kena selaput dengan dosa-dosa kita. Jadi kita minta kepada Allah supaya Allah Subhanahu Wa Taala pelihara kita, dan kita usaha betul-betul untuk nak lari daripada duk tersalah ataupun tergelincir daripada melakukan dosa-dosa dan juga noda yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan mukadimah itu memberikan manfaat kepada kita, insya-Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita buka tafsir Nurul Ihsan, muka surat 136. Muka surat 136, kita duduk dalam ayat yang ke 137 malam ni, insya-Allah kita akan baca. Daripada bawah berapa? 10 daripada bawah kita kira. 1 2 3 4 10 daripada bawah. Ya. Dia masuk ayat 137 daripada surah Ali Imran. Sedang tak sedang saya duduk dengan tuan-tuan ni dekat 14 tahun dah. Dekat 14 tahun yang duk mengajar di surah Tuan Syed, 14 tahun. Baru 2 surah. Baru 2 surah. Surah Al-Baqarah khalas, selesai. Surah Ali Imran tu pun tak habis lagi. Maknanya tuan-tuan, ada 100 berapa? 112 surah lagi. Baru habis 2 surah, 112 surah ni tak tahulah saya sampai ke tak. Kan? Tuan-tuan pun tak tahu sampai ke tak. Hai ya Allah, ni pun nak pindah jauh pula ni. Masya Allah. Baik, qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Saya pun balik kadang duk fikir juga. Kata orang lain baca tafsir Nurul Ihsan ni, kita baca penggal pertama ni tak habis-habis ke. Orang lain masuk penggal keempat dah. Tu pun ada orang nak ulang balik dah. Saya duk fikir lagu mana orang hak masuk penggal keempat dia mengajar macam mana tu. Saya pun nak try je lah mengajar macam tu. Tapi kalau try macam tu tuan-tuan sekalian, saya berasa kaki ada kat atas, kepala semua duk turun bawah. Kan? Tengok-tengok api mana habis mereka semua ni. Rupanya kaki ni naik atas lah. Kan? Kepala pakat duduk tungin buyung tu ya. Pasal duk baca tak hurai. Tapi itulah kita duk hurai nak bagi faham macam tu lah kan. Kan macam itulah kan. Baik. Dia kata di sini firman Allah Subhanahu Wa Taala, qad khalat min qablikum sunan. Sesungguhnya telah lalu daripada dahulu kamu itu wahai Muhammad beberapa jalan pada segala kafir, dengan ditangguh mereka itu daripada binasa, kemudian dibinasakan mereka itu. Tuan-tuan, ayat ni Tuhan nak abang-abang. Tuhan nak pujuk Nabi SAW dan juga nak pujuk sahabat-sahabat Nabi yang mereka ni kalah dalam peperangan Badar. Bila kalah dalam peperangan Badar, dia timbul dalam hati sahabat-sahabat ni. Kan dia timbul, kita ni perjuangkan Islam. Islam ni siapa punya? Allah Ta'ala punya. Sebab Tuhan kata inna dina indallahil Islam. Kan? Allah Ta'ala punya Islam ni. Pasal apa Tuhan tak bagi kemenangan? Pasal apa Tuhan bagi kekalahan? Itu soalan mereka tu. Sahabat Nabi pakai duk tanya Nabi. Bila tanya Nabi, Nabi pun dia pun tertekan. Maka dia pun tak ada siapa dia nak mengadu, hanya mengadu kepada Allah. Ya Allah, aku sedang menjalankan dakwah daripada agama kamu. Kamu tu maha berkuasa. Pasal apa kamu tidak memberikan kuasa kamu untuk kami menang dalam perang Uhud ni? Pasal apa kami kalah?
Kan, tuan-tuan, Allah Ta'ala sebut, Tuhan kata apa? Qad khalat min qablikum sunan. Maksud dia apa? Sebelum daripada ni pun ada tentera-tentera kafir yang mereka menang, tapi mereka ni tidak menang selama-lamanya. Macam mana hari ni tuan-tuan, benda ni main kat kita. Main kat kita macam mana kita dah tengok Palestin 75 tahun tuan-tuan sekalian, mereka duduk bermandikan darah. Dia mesti demai kat kita ni. Kadang-kadang dia tak puas hati bila jumpa ustaz-ustaz hak jenis semangat apa semua ni, pergi tanya ustaz nak tanya sikit, kenapa Allah Ta'ala tak tolong mereka? Dia main macam tu. Mereka ni Palestin ni, di sana tu ada Masjidil Aqsa, masjid ketiga paling mulia selepas daripada Masjidil Haram, Masjidul Nabawi, Masjidil Aqsa. Lepas tu pula sana pula tempat para nabi, maknanya tempat mereka tu alladzi barakna haulah tu. Ayat tu pasal apa? Pasal Isra Mi'raj duduk dalam kepala lagi. Dia kata di sana pun tempat barakah, dia kata. Tapi pasal apa bapak Palestin tu duk bunuh? Dia keluar main ni, dia duk kena bunuh lah dengan budak-budak tak bersalah ni sampai habis pecah perut-perut, dengan rontok pergi hilang kepala apa semua ni. Awak Tuhan buat macam tu kat depa ustaz? Duk tanya kita macam tu. Tuan, saya teringat Ustaz Abdul Samad, dia pernah tanya tok guru dia, kalau tak silap saya Syekh Atiyah Saqar, dia tanya macam tu. Dia kata, Syekh, orang Palestin, kenapa Tuhan tak bagi kemenangan kepada mereka tu orang Islam? Kita tahu dah Syekh dia jawab apa. Kalau Tuhan bagi kemenangan kepada mereka, hang buat apa? Tuhan tanya. Maksud dia apa? Tuan-tuan fahamlah maksud dia. Maksud dia, kalau Tuhan bagi kat mereka, kita ni dah buat apa? Kita ni hanya orang Islam yang hanya tonton saja ke? Maknanya Tuhan nak bagi kemenangan tu pun, Tuhan nak tengok ni yang jadi kat mereka tu, yang jadi kat mereka itu adalah ujian untuk mereka. Tapi ujian untuk mereka juga ujian juga untuk kita. Tuhan nak tahu kita buat apa kepada orang Islam. Adakah kita hanya mendengar? Adakah kita hanya kesian? Adakah kita hanya keluar air mata bila tengok orang tua, bila tengok budak-budak kena bunuh, sedangkan kita tak ada apa-apa usaha? Kita orang Islam takkan tak ada usaha apa? Paling-paling kurang usaha kita apa? Doa. Kita tak berhenti. Doa itu merupakan satu senjata. Yang tu pun cukup. Kita nampaklah. Allahu Akbar. Satu video, ada satu perempuan ketika mana orang duk rakam dia apa semua ni, dia kata tu duk rakam lah, dia kata kami ni memang dah redha dah, kata bumi kami ni bumi yang menjadi bumi jihad, dia kata kami tak takut kepada siapa-siapa. Israel pun kami tak takut, bom duk main tuan-tuan sekalian, tak takut dah, jadi benda biasa dah. Kan macam kita tadi ni kan, saya pun di rumah berapa kali blackout di rumah ni, anak kelang kabut, kita mandi pun tak ada dia panggil kita dalam bilik air. Pasal apa? Pasal blackout. Bunyi tu serupa dengan bom lah, bunyi tu pun bom sana sini. Depa lagi tuan-tuan sekalian, sampai depa pun tak rasa apa dah. Depa dengar bunyi bom ni pun duk main ni, tak tahu tunggu masa nak main kat depa aja. Tunggu masa nak main aja. Tak rasa apa dah. Pasal apa tuan-tuan? Pasal mereka tahu kami ni lambat laun mati juga. Cerita dia macam tu. Cuma persediaan kami. Itulah orang kata apa, keuntungan mereka tu. Sekurang-kurangnya bila mereka duk dengar bunyi siren, kata ada apa nama peluru apa, mortar ke apa duk main terbang tu, dia bunyi di mulut ni tuan-tuan, duk bunyi dah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bunyi dah. Tak kena di rumah kau tu, mungkin kena di rumah kita. Bila kena di rumah kita, kita mati syahid dan sempat menyebut kalimah la ilaha illallah. Itu keuntungan. Kita bunyi boom tadi ni, kita tak bunyi dah asyhadu an la ilaha illallah, kata jahanam dah, apa nak bunyi jahanam keluar dari mulut ni. Jahanam sungguh ha? Allahu Akbar. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, Tuhan dia pujuk Nabi SAW. Dia kata, Muhammad jangan takut. Nah, sahabat-sahabat Nabi yang lain pun sama. Jangan kamu takut. Pasal apa? Pasal mereka ni saja Tuhan bagi tangguh kepada mereka daripada binasa, yang mana kemudian daripada itu maka mereka akan dibinasakan. Kan? Maksud dia tunggu saat benda tu akan jadi. Hari ni tuan-tuan, saja cerita sikit bab Palestin ni, sampai orang pakai duk bercakap habis dah. Orang duk bercakap, kita duk tunggu lama dah benda ni. Kan? Apa Perdana Menteri Brazil ke, Presiden Brazil ke pakai duk cakap dah. Yang Yaman pun pakai duk hantar tentera lah apa semua ni, pakai dah. Tentu tengok macam mana orang-orang bukan Islam
Kan, orang-orang Amerika ni, penduduk Amerika ni pakat duk desak dah apa bidin, apa dia panggil bidin, sobangan bidin Pinang Tunggai pula. Kan, duk desak lah apa semua ni apa macam-macam lah. Dalam parlimen Israel sendiri pun dah jadi dua blok lah, duk lawan dengan Benjamin Netanyahu ni, duk kata macam-macam lah. Tuan-tuan nampak tak? Habis lah, orang pun dah tengok lah benda-benda macam ni. Hak boykot tu dah mula duk boykot lah, habis dah boykot ni. Kan, tu nak abang apa Islam ni. Bila hang makin tekan, yang pertama dia bagi kekuatan kepada orang yang kena tekanan. Dan yang kedua apa tuan-tuan, orang kan tengok Islam tu. Pasal apa Islam ditekan? Pasal apa yang hampa marah sangat kat Islam? Pasal apa hampa tak puas hati kat Islam? Rupanya bila tak puas hati macam tu, akan ada ni orang-orang yang cuba kaji Islam ni. Pasal apa? Bila orang mula kaji Islam, tuan-tuan, kan, tuan-tuan ada TikTok tak tuan-tuan? Tengok TikTok, saya pun tengok TikTok. Kan? Tengok saja duk tengok dia pebok-bok mai. Dia kata saya sudah memiliki Al-Quran. Orang kafir dia sebut. Dia kata saya pun sudah pandai membaca bismillah. Mulalah. Siapa ajak mereka? Tak ada siapa ajak pun. Tapi hati mereka tu, bila tengok kawan ni kena bunuh, pasal apa yang hampa nak bunuh sangat Islam ni? Pasal apa hampa tak puas hati sangat Islam ni? Aku duk tengok kawan aku Islam, taklah kata teroris, taklah bunuh orang apa semua. Kalau betul mereka bunuh, pasal apa yang hampa pergi bunuh budak-budak yang tidak bersalah? Pasal apa hampa duk pergi bagi alasan, hampa pergi bom yang kata mustashfa, hospital, lepas hampa pergi bom, pasal apa? Tak, pasal situ ada Hamas. Baik, kalau di situ ada Hamas, macam mana kalau Hamas duduk pula di hospital hampa? Adakah hampa nak bom? Tak ada jawapan. Tuan. Jadi benda tu dah buka lah pemikiran. Kita ada bergaduh ketek mesin lagi. Tak habis dah ni, hang tek mesin hang tak buang, bergaduh tu lagi. Apa Yahudi betul hang? Yahudi kata kat kawan kita. Ketek mesin aja. Allahu akbar. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Baik. Firman Allah Subhanahu wa taala, fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Allah Taala pujuk Nabi Muhammad. Tuhan kata apa? Tuhan kata, wahai Muhammad, berjalanlah kamu wahai sekalian muslimin pada bumi yang telah Allah Taala jadikan. Maka lihat kamu betapa jadi kesudahan segala orang yang dusta segala rasul daripada binasa mereka itu. Maka jangan engkau duka cita wahai Muhammad kerana menang mereka itu, maka aku beri bertangguh mereka itu bagi sampai waktunya. Maksud dia apa? Kalau dia pemenang lah ni pun, Muhammad kamu jangan takut. Pasal apa? Pasal saja aku bagi kat mereka. Bagi mereka syok dulu. Bagi mereka syok dulu. Sampai orang kafir ni bila dah mula besar kepala tuan-tuan, di saat itu Allah Ta'ala boleh menghancurkan mereka dengan sekelip mata. Macam tu lah. Yang Benjamin Netanyahu ni, dia berasa dia kuasa. Dia boleh duduk mengarahkan Amerika supaya bagi bantuan dekat dia lah apa semua. Sampai pokok rahib waktu mula-mula dia pegang, dia jadi presiden, Perdana Menteri Israel tu, dia pergi pesan dekat dia. Dia kata kami menunggu Mesiah, kami menunggu Masihi yang akan datang untuk nak menyelamatkan pokok Yahudi ni. Lepas tu dia declare dalam jawapan dia, dalam syarahan dia declare. Dia kata aku adalah Mesiah bin Yusuf. Dia kata akulah Masihi yang ditunggu-tunggu oleh orang daripada keturunan Yusuf. Tuan-tuan, yang kata Masihi ni bukan saja daripada kita pun, yang kata Islam ni, kita percaya bahawasanya Nabi Isa Al-Masih, kan? Nabi Isa Al-Masih Allah Ta'ala nanti akan buat turun dia. Itu di antara petanda akhir zaman. Dan benda ni dipercayai oleh kaum Nasrani. Sama juga. Nasrani pun percaya macam tu. Dia kata Isa Al-Masih akan turun. Kan? Dia sebut Jesus. Pokok Yahudi pun dia percaya. Dalam kitab mereka pun ada. Yang kata Al-Masih ni mai daripada mana? Mai daripada keturunan Raja Daud. Kan? Nabi Daud. Daripada keturunan David dia panggil. Dan keturunan raja itulah yang akan menyelamatkan pokok Yahudi. Pokok Yahudi duk kena tindah lah ni. Tuan-tuan duk kena tindah. Ada orang tak puas hati pokok Yahudi dulu zaman Hitler apa semua. Sampailah ni yang kata Mesiah itulah akan tolong. Siapa Mesiah tu? Dia pada tunjuk Benjamin Netanyahu. Pasal lah tu dia duduk gasak betul-betul orang Islam. Dia nak halau betul-betul pokok Palestin. Pasal apa? Pasal mereka ni Yahudi. Mereka akan kuat ketika mana mereka ada sebuah negara. Dan negara tu negara mana? Mereka nak ambil Palestin lah ni lah. Macam tu.
Oh, dia berasa tuan-tuan sekalian. Dan benda tu jangan ingat Tuhan tak tengok. Allah Ta'ala dia tengok. Sebenarnya Tuhan saja dia bagi. Tak apa, hang nak buat macam mana hang buat dulu. Hang nak bunuh, hang bunuh dulu. Tak apa. Jangan sampai satu ketika Tuhan kata bila aku anakkan hang, habis semua. Tak ada apa dah yang ada pada diri kamu. Benda itulah yang dipesan kepada Nabi SAW. Baik, dan firman Allah Subhanahu wa taala, hadza bayanul linnas wa hudan wa mau'izatul lil muttaqin. Muhammad, ini Quran, iaitulah dia merupakan menyata bagi manusia. Dia merupakan bayan. Bayan ni maksud apa? Ada cerita tentang menang dalam Quran, ada cerita tentang kalah dalam Quran. Dalam Quran ada. Benda tu biasa. Macam kita tuan-tuan sekalian, bila kita tengok pokok macam mana kena di Palestin, macam mana kena di Rohingya, bumi Rakhine, macam mana kena di Syria, kita teringat benda ni juga. Dalam Quran ada cerita macam mana pok-pok dulu jahiliah dulu, waktu Islam mula-mula mai. Apa Islam tak, apa yang jahiliah tak buat kepada sahabat-sahabat Nabi. Bilal bin Rabah ada dalam cerita dia. Macam mana Khabbab Ibn al-Arad ada cerita dia. Jadi benda-benda tu tuan-tuan, benda tu ini adalah Al-Quran. Refer pada Quran, Quran akan main cerita balik. Dia kata ni semua merupakan ulangan cerita saja, ulangan yang terjadi daripada zaman dulu. Kan? Zaman apa? Islam memerintah Andalusia dulu, Spanyol dulu. Berapa tahun tuan-tuan? 800 tahun. 800 tahun Islam memerintah. Lepas tu hancur macam tu aja. Mana kaki bola tahulah. Kan? Tentu Real Madrid, Barcelona, tu semua nama-nama Islam dulu ni. Kan? Waktu tu ketika mana nampak Islam duk kena bunuh dah waktu tu. Kan? Yang kata tentera salib apa turun main ni duk perambat orang Islam sampai depa pergi suruh naik satu kapal, semua pakai naik, orang Islam semua naik dalam kapal tu. Dia kata kapal inilah yang akan menyelamatkan hampa apa semua. Semua pakai masuk kapal. Bila kapal tu mula duk pergi tengah laut, depa pergi bom kapal tu. Jadi tak ada tuan-tuan di Israel apa di Palestin lah ni. Macam tu lah. Mereka duk hambat. Hampa pergi ke Rafah lah ni. Hampa pergi ke Rafah. Hampa pergi tang tu, hampa akan selamat. Tuan-tuan, bila duk pergi di Rafah tu nak masuk Mesir tak boleh. Bila nak masuk Mesir tak boleh. Mereka pula duk hantar pula dengan peluru pandu, bom apa semua. Mati katak tu. Tapi dia bukan mati katak lah. Pasal mereka syahid. Dan sekalian. Tapi yang tu jadi. Mereka kena kepung. Tak boleh pergi ke mana. Allahu Akbar. Benda ni sejarah yang diulang-ulang dan dalam Al-Quran menceritakan kepada kita. Dan dia kata menghidayah Al-Quran itu daripada dhalalah, dia bagi hidayah kepada siapa yang sesat. Dan juga dia merupakan mau'izah ataupun pengajaran bagi segala orang yang muttaqin akan Allah Ta'ala daripada mereka itu. Kan maksud dia Quran itu kalau kita pegang elok-elok, maka dia akan menjadi pengajaran kepada kita. Kita akan percaya dengan Al-Quran. Baik, firman Allah Subhanahu wa taala, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'laun. Dan janganlah kamu berasa dhaif, yakni berasa hina. Muhammad ataupun orang Islam, ayat dia khususnya orang Islam ni, jangan kamu berasa hina dengan Islam ni. Jangan kamu berasa dhaif daripada perang orang kafir. Walaupun orang kafir nampak gah, jangan berasa. Jangan duk berasa hina dengan mereka. Jangan duk berasa kita lemah. Dan jangan kamu duka cita atas barang yang kena akan kamu pada peperangan Uhud. Dan kamu itu juga pada ketinggian dengan ghalabah, yakni menang atas mereka itu. Maksud dia apa? Islam ni menang dah sebenarnya. Tuan, dulu ada seorang ulama, dia kata apa? Kan ulama kata apa? Kalau kita berjuang untuk meninggikan Islam, tapi tiba-tiba kita kalah. Kita kalah. Sebenarnya kalah tu tuan-tuan hanya kalah duniawi, tapi hakikat dia kita sudah menang. Pasal apa? Pasal kita sudah berjuang untuk nak meninggikan Islam. Bila perjuangan kita tu pun cantik lah, yang tu aja. Kita lah nak didik keluarga dan apa semua ni, daripada anak tak erti baca Quran sampai dia boleh baca Quran. Tiba-tiba dia ni tuan-tuan sekalian tak mau baca Quran. Kita duk berasa, ya Allah, aku anak aku hantar pergi sekolah ni, aku hantar pergi sekolah ni, macam-macam dia duk buat, hantar pergi pondok, dia pergi bakar pondok, dia jadi lagu tu. Kan? Macam saya nak cerita kat tuan-tuan lah. Kan? Habis. Dengan cikgu sekolah pun dia ajak bergaduh, sampai cikgu disiplin ni, dia ikat di pokok. Lagu tu, cikgu disiplin kena ikat di pokok. Kita pun dah dapat report, orang duk hantar haji, kata anak karut, dia kata cikgu disiplin ikat di pokok pula, dah ikat di pokok, bubuh enggau pula je lah tu.
Allahu Akbar. Tuan-tuan, kita balik duk sakit kepala. Sabar sat. Islam kata apa? Jangan hang berasa daif, jangan hang berasa lemah, jangan berasa yang hang tu kalah. Sebab apa? Sebab hang dah menang dah. Menang ni apa? Tugas hang dah didik anak hang dengan agama dah. Soal dia nak kona, soal dia nak pergi jadi bengkok, yang tu itu dia, bukan hang lagi. Maknanya hang dah menang dah. Dia tak betul lah. Tapi kalau boleh nak lah, kalau boleh dia ni jadi ahli Quran sampai dia meninggal, sampai dia besar apa semua, itu harapan kita. Tuhan nak bagi tak bagi, itu pada Allah. Tidak sekalian, itulah kita ni. Kita harap je. Harap ni tak ada masalah. Cuma Tuhan nak bagi dia ni tenggelam saat lepas tu sakit dia timbul, itu pada Allah. Yang penting kita sudah menang untuk nak didik dia menjadi anak yang saleh. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. In kuntum mu'minin, firman Allah Ta'ala, in kuntum mu'minin, dan jika ada kamu itu orang yang beriman dengan sebenarnya. Maksudnya kalau kita pasak dalam diri kita iman betul-betul, maka apa jadi tuan-tuan sekalian? Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, iyamsaskum qarhun faqad massal qaum qarhun mithluh, dan jika kena kamu kesusahan daripada luka dan seumpamanya, maka sesungguhnya telah kena akan kaum kafir itu kesusahan umpamanya juga dengan perang Badar, kerana dibunuh mereka itu 70 pada Badar, dan tawan 70, dan ditawan muslimun pada Uhud itu 20, dan juga mati syahid 70, dan itu semua adalah perbuatan Khalid ibnul Walid dahulu yang dia belum masuk Islam. Kan maksud dia apa? Benda ni dia pujuk Nabi SAW. Kalau Nabi pun dalam peperangan Uhud tu pun Nabi patah gigi dua. Ingat balik, pok-pok mereka ni dalam peperangan Badar tu pun sama juga. Tentu macam tu juga kita ni. Kita duk tengok orang Israel saja duk pergi bunuh orang Palestin. Kita tak tahu yang pok-pok Israel tu berapa ribu mereka mati, tapi benda tu tidak ditunjukkan. Berapa banyak yang mereka ni, tentara mereka ni sampai lari kelang kabut kan, matilah apalah, perut ni pecah kena bom lah tentara mereka tu, tapi benda tu tidak di highlight kan. Kalau benda tu di highlight kan, takut lagi kita pun tak berdoa dah. Kita dah tengok cantik benda ni dah jadi kat Israel lah, kita pun dah mula korang dah. Macam mana lah ni bila kita duk tengok di Palestin, tuan-tuan, dia semakin lama dia mengurangkan rasa apa? Rasa orang kata kita nak tengok macam mana sahabat kita di Myanmar, Rohingya duk kena bunuh tu. Kita duk marah kat depa mai tang ni pasal apa? Pasal benda kacau bini kita. Kita tak tahu yang pok-pok tu di sana tu depa duk kena bunuh dengan Buddha tiap-tiap hari punya duk kena bunuh. Kita tak nampak benda tu. Pasal apa tuan-tuan? Pasal kita dialihkan isu. Kan? Kita tak nampak depa dah. Syria macam mana? Yang kata Bashar al-Assad sampai ke hari ni dia bunuh pok-pok sunnah di Syria tu. Dia bunuh. Lagi mana orang tidak mengaku kata dia tu sebagai Tuhan, dia pun bunuh. Lagi mana hang tak keluar daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah hamai ikut kami yang kata golongan Syiah ni, kami bunuh hari ni tuan-tuan. Dah jadi. Allahu Akbar. Tapi benda tu tidak di-highlightkan kepada kita. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas." Dan demikian itu, segala hari itu kami palingkan akan dia antara manusia. Satu hari menang bagi satu firqah dan satu hari bagi yang lainnya, supaya jadi pengajaran. Maksud dia apa? Kalah menang ini ada, yang tu biasa. Kan? Satu mungkin hari ini Israel menang, esok lusa Palestin pula menang. Macam tu lah. Sebelum ni pun Islam dah menang dah. Zaman Nabi Muhammad Islam menang, sebelum tu habis kalah. Lepas pada zaman Nabi Muhammad menang tuan-tuan sekalian. Zaman Sayyidina Umar alhamdulillah berjaya membuka Palestin, lepas tu kena tawan balik. Lepas tu zaman Salahuddin Al-Ayyubi buka pula Palestin, lepas tu kena tawan balik sampai lah ni. Lah ni pula tuan-tuan, insya-Allah lepas pada ni buka pula Palestin, lepas tu ke depan tak tahulah dapat balik kepada orang bukan Islam. Benda tu biasa. Kalah menang tu biasa. Pasal apa? Pasal Tuhan habang apa? Tuhan kata benda tu semua nudawiluha bainan nas, supaya jadi pengajaran dekat kita. Bila nak menang, tuan-tuan, menang ni bukan satu benda yang mudah untuk kita mempertahankan. Saya ada macam tu. Kalah tak apa. Jadi pembangkang, tuan-tuan tengok jadi pembangkang. Cebut politik pula tak syok. Kan? Tang mana pun minta maaf lah, bukan di Malaysia kita ambil. Jadi pembangkang parlimen negara Burkina Faso.
Tuan-tuan tengok dia jadi pembangkang pokok tu. Oh, tuan-tuan, dia hantam ni macam-macam. Pum kata pokok hak pembangkang tu jadi pemerintah pula. Tak tahu buat apa. Macam tu je, tang mana pun sama je. Cerita dia macam tu. Nak mempertahankan tu payah tu. Nak menang tu payah juga. Nak mempertahankan tu payah. Macam mana puak-puak Korea yang lawan bola dengan Malaysia, yang mereka takak boleh seri dua sama ya. Kita pergi kotor selamat sikit. Kan? Dulu tuan-tuan, dulu ni Malaysia zaman Mokhtar Dahari apa semua ni puak-puak Korea ni Malaysia kira main bola ni sambil duk makan koci cap matahari ya. Kan kita buat tu ya, puak Korea ni pun sepak bola pun tak tahu ingatkan bola rupanya dia sepak kepala kawan. Lalu tu ya. Jadi geng-geng Mokhtar Dahari dia gelak apa semua zaman tu. Lepas pada tu tuan-tuan sekalian, nak boleh balik ke Korea, nak menang dengan Korea ni, Allahu Akbar, pecah peluh. Kan tuan-tuan, tak boleh sampai Korea ni boleh pergi sampai syukur akhir Piala Dunia bila dulu ni. Tuan-tuan perasan tak? Korea Jepun tu, Itali pun kalah, kuasa besar pun kalah, tambah dengan Malaysia ni buat Korea. Depa main bola lari kat belakang. Bukan main bola, lari kat belakang main bola. Nampaklah depa duk tiba-tiba ni pula ni. Korea bila dah mula Malaysia dah mula pandai dah taktikal apa semua nak mempertahankan kejuaraan yang depa duk dapat dulu ni, yang tu cukup sakit. Tiba-tiba boleh seri. Tuan-tuan tengok bila seri ni, depa bukan kalah, baru seri. Seri tu pun dah menjadi satu penghinaan kepada depa yang sudah menang lama mana dulu ni. Nak tahan yang tu je. Nak mempertahankan kemenangan yang tu lagi susah daripada nak mengejar kemenangan tu. Jadi agama dia nak abang macam tu. Kan maksud dia dalam peperangan ni biasa, ada menang ada kalah, tapi bila dah menang buat betul-betul. Sebab apa? Sebab kalau buat tak betul, tak pertahankan betul-betul, boleh terbalik kuang. Tuan-tuan, sejarah Spanyol, sejarah Andalusia dulu ni 800 tahun cerita dia, 800 tahun. Tapi bila hampa dah leka sikit, hampa dah mula duduk terpengaruh dengan barat, hampa dah mula terpengaruh dengan dunia apa semua, hak 800 tahun empire Islam punya tu kemah dah tu. Tengok digulin kan sampai gelar. Sebab tu keturunan Cristiano Ronaldo apa semua. Tuan-tuan kenal tu, nak sebut tu pun amboi bergulung lidah-lidah kan. Cristiano Ronaldo nenek moyang dia Islam tuan-tuan sekalian. Tapi nampak tak, kalau kita tak pertahankan Islam, macam mana turun mereka anak cucu tak Islam? Allahu Akbar. Tapi kalau nipum kata dia pula Islam ni, nak mempertahankan dia tu okey. Anak cucu dia tu. Nak boleh anak cucu Islam tu, Allah, itu satu benda yang cukup berat. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita pergi ayat ni. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal ya'lamallahu alladhina amanu," dan supaya diketahui Allah akan segala orang yang mukminin dengan sebenar-benar daripada lainnya. Pasal apa Tuhan bagi macam tu? Pasal Tuhan nak uji kita. Bila kalah macam mana hang jadi, bila menang macam mana hang jadi, macam tu. Kan, waktu hang kalah dulu, alhamdulillah, surau duk ada sedia. Tuan sekalian, kira duk qiyamul lail, apa munajat, apa semua. Tengok-tengok menang, tak nampak, subuh pun tak buat dah. Yang tu nampak, Tuhan dia nak tengok macam tu. Baik, wa yattakhidha minkum syuhada, dan supaya diambil daripada kamu orang yang mati syahid itu, diikram dan dipermuliakan mereka itu. Supaya apa? Supaya kita tengok bila kalah ni, kita tengok hak mana mati syahid, hak mana berjuang. Tuan-tuan sekalian, perjuangan depa ni. Kan tutuk guru dulu dia nak tengok Islam ni tuan-tuan, banyak mana tutuk guru yang meninggal dalam perjuangan ni. Tengok depa tu, ikhlasnya depa tu. Yang tu Tuhan abang apa? Ketika mana kita kalah, tengok balik depa tu. Kan, jadi itulah yang dimaksudkan oleh Allah Ta'ala. Baik, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wallahu la yuhibbuz zalimin," dan Allah Ta'ala itu tiada kasih ia akan segala orang yang kafir, yang menyiksa akan mereka itu, dan barang yang diberi nikmat atas mereka itu istidraj, yakni mengolok-ngolok sahaja, tiada jadi kebajikan di akhirat. Maksud dia apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala nak abang ayat ni. Tuhan nak kata apa? Tuhan kata, tengok orang kafir walaupun mereka ni nampak hebat, sebenarnya itu istidraj sahaja. Istidraj, kuasa dua ada ni pun tak lama. Tuhan saja mengolok-ngolokkan sahaja. Tuan-tuan tengok tu, mim alif waw lam waw, lepas tu dia ada dua tu, mengolok-ngolok. Jangan baca tu
Itu ada orang baca maulu. Baca maulu pula. Kacau lah. Maulu tu nak tahu apa? Dia kata maulu tu bahasa Maluku. Lebih kotor pula. Kita pun tak bisa pergi Maluku. Kita kata sungguh istidraj tu bahasa Maluku dia maulu. Maulu apa? Mengolok-ngolok. Tu je. Allahu Akbar. Baik, kita berhenti dekat tu. Firman Allah Ta'ala, وَلِيُمَحِّصَ alladhina amanu. Tanda dekat tu, waliyumahhisallah tu. InsyaAllah kita akan sambung selepas daripada raya Korban. Dah, ni pada sebulan ni kita tak baca dah apa nama Ramadan ni. Lepas pada Ramadan saya kesian kat tuan-tuan nak lepas geram pula 30 hari tak makan kot. Jadi 30 hari rumah terbuka. Kita 30 hari balas dendam gila-gila punya lah. Kan, kita puasa 30 hari, rumah terbuka 90 hari. Pasal apa? Macam tu Ustaz, sehari 3 rumah terbuka kita timpah. Penaga satu rumah terbuka, Pala Batas satu rumah terbuka, mereka buat apa di Lahang Tabut satu rumah terbuka, duk atok tu, satu hari 3. Kali dengan 30 hari, tak 90 hari. Tuan sekalian, 90 rumah terbuka. Kita puasa 30 hari. Nah, dia balas 90. Lepas tu nak buat kuliah agak. Kan saya duk baca kitab tentang duduk nampak dengan lemang duk terbakar atas kepala dengan ketupat pula duk ada dalam baju telur belanga lagu tu. Mai ni pun bau kari kat tuan sekalian. Lepas tu kita nak baca kitab kan lagu ni macam tak usah duk baca kitab lah. Tunggu habis apa semua tuan-tuan pun kira dah belahak pun tak bau ketupat dah baru kita baca kitab. Yang tu baru kemas. Baik, kita berhenti dekat tu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati kita insya-Allah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratakal mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu sallama alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.